Okey. Assalamualaikum. Kita bertemu ya pada hari ini di Majlis Karnival Kerjaya Keluarga Malaysia 2022. Okeylah, bila dah lama tidak bersiaran ya, dia ada rasa awkward sedikit. Okey, saya tak nak buang masa kerana hari ini kita Portal Berita Suara Merdeka menjemput Encik Muhammad Amizuddin alias Encik Izzat Raya. Beliau ialah Ketua Pegawai Komunikasi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Saya percaya anda sangat familiar dengan perkataan Perkeso. Tetapi kita nak dengar apakah peluang pekerjaan yang ditawarkan dan disediakan oleh pihak Perkeso kepada anda di luar sana. Cik Izzat, terima kasih kerana sudi hadir sebagai tetamu untuk diwawancara dalam Portal Berita Suara Merdeka. Sama-sama, Hasrul. Okey, Cik Izzat, saya nak tanya pandangan Cik Izzat ya tentang adanya kerja Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia pada hari ini. Okey. Apa pandangan Cik Izzat? Hari ini sebenarnya apa yang akan berlaku ialah sebentar lagi pada jam 12 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan datang ke KL Convention Center. Majlis utamanya adalah pelancaran inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Pelancaran inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia ini merupakan salah satu daripada aktiviti utama yang telah digariskan di dalam bajet 2022 yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan sebelum ini, di mana matlamatnya adalah untuk satu, merancakkan pasaran buruh, dan yang kedua adalah untuk menurunkan kadar pengangguran. Jadi melalui inisiatif Jamin Kerja ini, kerajaan telah memberikan peruntukan sebanyak 4.8 bilion untuk mewujudkan kira-kira 600,000 pekerjaan untuk tahun 2022 sahaja. Kita tahu pandemik yang melanda telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang kehilangan kerja, yang terjejas kerjaya dan pendapatannya. Jadi pemulihan kerjaya, pembinaan semula kerjaya bagi rakyat Malaysia itu merupakan antara teras utama kepada bajet 2022. Jadi hari ini kita akan lancarkan inisiatif Jamin Kerja ini. Kalau boleh saya ulas sikit tentang inisiatif Jamin Kerja ni, Hasrul. Di bawah inisiatif Jamin Kerja ni ada 3 komponen, ada 3 program utama. Okay. Yang pertama ialah yang dipanggil Jamin Kerja Insentif Penggajian. Itu dimandatkan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk Perkeso laksanakan. Yang kedua ialah program latihan dan penempatan sementara MyStep yang dikendalikan oleh Laksana di bawah Kementerian Keuangan, yang akan mensasarkan penempatan kerja secara kontrak di sektor awam dan GLC sebanyak 80,000. Yang tadi di bawah Perkeso 300,000 sasarannya. 300,000. Yang kedua ni MyStep ni 80,000. Yang ketiga ialah program program latihan dan peningkatan kemahiran yang dikendalikan oleh HRDC, diamanahkan kepada Kementerian Sumber Manusia sekali lagi untuk dikendalikan oleh HRDC, dan ini akan mensasarkan penciptaan peluang pekerjaan kira-kira 220,000. So this is the division of the 600,000, 300,000 Perkeso, 80,000 MyStep, 220,000 HRDC melalui Upskill Malaysia. Jadi itu Jamin Kerja. Jadi apa yang sebab Hasrul sentuh tentang Karnival Kerjaya. Betul. So Karnival Kerjaya ni ialah yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso, sebab tujuan dia macam ni. Kalau kita tengok apa objektif Jamin Kerja ni, ya. Objektif Jamin Kerja memang lebih kepada especially saya tak nak komen tentang MyStep dan juga kita cuma fokus kepada Perkeso sahaja. Jadi apabila kita bercakap tentang Jamin Kerja Insentif Penggajian yang sasaran 300,000 ni, matlamat kita tak lain tak bukan ialah untuk merangsang pasaran buruh. Kita nak merangsang para majikan untuk mewujudkan pekerjaan dan mengambil para pekerja, ya. Jadi apa caranya? Kita berikan insentif. Sekiranya majikan mengambil bekerja para pencari kerja, kita berikan insentif gaji kepada mereka. Okey. Asasnya untuk para pencari kerja kita berikan untuk 6 bulan pertama 20% insentif gaji kepada majikan. Ya. Supaya dan untuk 6 bulan berikutnya, bulan ke-7 hingga bulan ke-12, kita beri 30% insentif gaji kepada majikan. Jadi dengan harapan mana-mana majikan yang terpaksa buang kerja, bisnes terjejas sepanjang pandemik ni,
dengan insentif penggajian yang ditawarkan oleh Perkeso ni akan dirasa lebih terdorong, lebih yakin, lebih berkemahuan untuk mengambil pekerja untuk meneruskan perniagaan sebab ada insentif dari kerajaan kan? Betul. Okey, insentif penggajian ni Hasrul bukan baru, ya. Sebelum ni kita dah ada penjana kerjaya. Konsep dia lebih kurang sama. Insentif penggajian, jamin kerja insentif penggajian ini yang dibuat untuk tahun 2022 oleh Perkeso ini ialah senang cakap penjana kerjaya on steroid. Sebab kita tambah baik penjana kerjaya ya dengan perluasan kepada skop dan fokus yang kita berikan kepada kumpulan-kumpulan yang kita panggil mudah terjejas atau kumpulan rentan seperti wanita yang dah lama tak bekerja, orang asli, bekas banduan, pesara tentera dan sebagainya ya, yang dah menganggur 6 bulan. Jadi untuk kumpulan-kumpulan ini pula kita perluaskan melalui jamin kerja insentif penggajian ni dan kalau majikan ambil bekerja kumpulan yang saya sebutkan ni Hasrul, mereka dapat tambahan insentif lagi. Kalau tadi untuk pencari kerja biasa, maknanya pencari kerja biasa ni biasa saya clarify ialah mereka yang berumur 16 hingga 49 tahun dan sekurang-kurangnya dah 2 bulan menganggur. Itu syarat untuk masuk kategori pertama. Tapi kalau you berada dalam kategori yang kedua yang saya sebutkan tadi, golongan mudah terjejas, golongan rentan, dan majikan ambil you kerja, majikan ni akan dapat lebih insentif. Bukan 30% lah ya. Bukan 20 dan 30 20 dan tadi. 30 Tadi 20 dan 30 ya, kan. betul. Dia akan jadi 30 dan 40 kali ni. Untuk 6 bulan pertama kumpulan ni kerajaan akan beri insentif pada majikannya 30%, untuk 6 bulan berikutnya 40%. Mungkin ada yang bertanya, Allah, ni yang dapat majikan lah kan. Beri exactly. Kan beri insentif pada majikan, pekerja dapat apa? Okey, kita jangan lupa bahawa sekarang ni yang kita nak ialah untuk para majikan ni rasa yakin untuk bina semula bisnes sebab ramai untuk sepanjang pandemik ni terjejas hingga gulung tikar dan tak fikir dah, maknanya tutup terus bisnes. Tutup, gulung tikar, tolak tepi kan. Fikirlah macam mana nak hidup. Ni para majikannya kan. Jadi sekarang kita nak mereka ni diberikan semula keyakinan, no. Now you ada insentif, build back your business, your syarikat. Yes, maknanya macam mana nak rancakkan kalau tak ada pekerja kan? Sebab tu kita berikan insentif ni. Jadi memang kita berikan insentif pada majikan, betul. Tetapi dengan harapan apabila kita berikan insentif macam ni pada majikan, majikan akan yakin untuk bina semula bisnes, majikan akan yakin untuk ambil pekerja, jadi pencari kerja yang ramai-ramai kat luar tu akan ada pasaran kerjanya. Sebab kalau majikan tak ambil pekerja, bagaimana yang mencari kerja nak dapat kerja? Jadi sebab tu kita rangsangkan majikannya dulu. Kita rangsang majikannya dulu. So kalau ditanya, then what's in it for the rakyat jelata yang mencari kerja kan? Untuk rakyat jelata yang mencari kerja, sebab tu kita buat Karnival Kerjaya ni. Sebab kita nak melalui insentif jamin kerja ni, kita rangsangkan majikannya. So sekarang majikan dah terangsang, dah bersedia nak ambil pekerja. Allah, kalau pekerjanya tak available pun tak jadi juga. Betul tak? Betul. Sebab tu Perkeso, we look at the whole entire ecosystem. Majikan dah dijaga dah melalui jamin kerja. Sekarang untuk para pencari kerja di luar sana, come to our Karnival Kerjaya, go and register yourself dekat our portal My Future Jobs kan, supaya kita sediakan pula pool of pencari kerja. Supaya apabila majikan-majikan yang dah dirangsang dengan jamin kerja ni, insentif penggajian, nak cari pekerja dah ada pool of pencari kerjanya di dalam portal My Future Job, di Karnival Kerjaya dan sebagainya. Hasrul, Karnival Kerjaya hari ini merupakan siri pertama. Ya, dan untuk tahun 2022 pun inilah Karnival Kerjaya fizikal kita yang pertama, dan untuk jamin kerja pun ini siri yang pertama. InsyaAllah perancangan Perkeso adalah kita nak bawa kita punya Karnival Kerjaya ke serata Malaysia, ke serata negara. Sebab kita tahu pencari kerja, number one of course, kalau Karnival Kerjaya kat Kuala Lumpur, majikan punya pun banyak di Kuala Lumpur lah. Betul. Kan? Takkan majikan dari Kelantan nak buat Karnival Kerjaya di Kuala Lumpur. Sebab tu Perkeso akan bawa Karnival Kerjaya ini ke serata negara. Negeri-negeri. Dan insyaAllah Perkeso punya style Hasrul, kita bukan pergi hanya ke negeri. InsyaAllah kita pergi ke daerah-daerah besar juga. Maknanya satu negeri, bukan kalau Johor bukan Johor Bahru je insyaAllah. Kalau Kelantan bukan Kota Baru je insyaAllah. But beyond that. Kalau maknanya selain dari Johor Bahru, ada kepentingan untuk kita ke Muar, ke Batu Pahat, we'll go there. Ini memang amalan Perkeso, bukan amalan untuk 2022 sahaja, tapi sebelumnya pun. Tetapi dalam keadaan sekarang kita nak rancakkan pasaran buruh, nak pulihkan ekonomi, kita tahu ini lagilah penting. Kan? Jadi itu style Perkeso. Maknanya satu ialah kita datanglah ke Karnival Kerjaya. Dan Hasrul, katalah ya,
okey, Karnival Kerjaya dah datang depan pintu rumah pun, katalah dia duduk di Batu Pahat, ada Karnival Kerjaya di Bandar Batu Pahat, 5 km dari rumah, tapi tetap tak nak pergi. Bukan kenapa? Kerana bimbang, terdedah pada risiko COVID sebab keluar rumah kan. Kami faham ada antara rakyat Malaysia yang ada stigma sedemikian, tak ada masalah. Pergi online, daftarkan diri di portal My Future Jobs. Segala perkhidmatan padanan pekerjaan yang ditawarkan di Karnival Kerjaya tetap akan ada secara online. Cuma kalau you datang Karnival Kerjaya, you dapatlah pergi interview serta-merta. Jadi pun dapat segera kan, berjaya ke, gagal ke, masuk second round interview ke, insya-Allah you dapat tahu segera. Tapi kalau you tak datang Karnival Kerjaya, you go online, proses tu akan berlaku tapi lambat sikit. Jadi tepuk dada tanya selera lah, nak yang mana. Kalau rasa tak nak, willing to take slightly longer period, asalkan selamat, tak terdedah pada risiko jangkitan, dan go online. Jadi maknanya yang penting, Perkeso committed untuk rebuild your career. We are committed to rebuild your career. So apa kita akan create pelbagai cara agar you akan dibantu untuk dapat kerja, dan bina semula kerjaya, bina semula kehidupan.